Hello. Hello. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Dengar, Doktor. Saya kena pakai ni kot. Jelas. Doktor duduk kat UPM ke doktor? Sekarang saya dari UPM. Sebab rumah saya pun tak berapa stabil dengan internet dia. Saya kena pergi UPM lah. Sekarang pensyarah sekarang dah boleh masuk UPM dan dah boleh. Memang kena kerja daripada UPM lah. Tapi ada pensyarah yang daripada rumah lah. Daripada situasi masing-masing. Jadi sebenarnya pelajar pun boleh masuk UPM. Tapi dia kena isi borang online tu lah, online form tu je. Boleh je masuk sebenarnya. Okey, ada yang nak masuk lagi ni, Amira, Afika, Aida. So yang ni kelas saya lah. Mungkin saya akan buat kelas ni 1 atau 2 saja. Sebab saya kalau ikutkan jadual, takwim dia dah hampir kepada peperiksaan akhir dah ni. Dan peperiksaan akhir ni belum ada lagi perkeliling ataupun arahan yang jelas dikeluarkan oleh PM. Jadi buat sementara waktu ni kita stick pada perancangan asal lah. Kita panggil apa, peperiksaan akhir kita ada ujian bertulis lah. Kalau perancangan saya, kalau ada keadaan macam ni, saya bagi tugasan saja, projek saja. Tapi dia orang kata dia tak boleh terima juga, mungkin kena buat paper ataupun online test lah. Jadi semua bersiaran daripada rumah kan? Ataupun mana-mana lah bukan di luar bukan di luar dalam kereta atau pokok bukan kan? Dari dapur. Dapur. Okey, harapnya tidak mengganggu bil rumah awak lah. Bil api ke, bil elektrik Katakan banyak bil, isu banyak apa, bil api naik ni. Okey, sekejap saya nak share screen sikit. Okey, hari ni okey, macam tak ada lagi nak masuk ni. Okey, hari ni ikutkan dalam saya punya paparan view Zoom ni ada lebih kurang 54 orang. Okey, tak apa. Yang lain akan masuk pada form time on time lah. Jadi hari ni saya akan teruskan dengan tajuk sebelum cuti semester kita dah belajar lukisan ortografi. Dah buat semua dia punya daripada lukis, daripada teori lukisan semua. Dan selepas tu kita buat apa? Lukisan apa? Lepas ortografi apa? Awak belajar apa? Isometrik. Isometrik. Ortografi itu kita dah belajar dan kita ujian kan. Dah dapat ujian kan, dah buat ujian. Dan kita nasib baik, kita buat ujian awal. Orang lain tak sempat buat ujian pun. Okey. Kemudian kita belajar isometrik dan tu saya rasa dah habis lah. Dah khatam lah. Dan selepas tu kita belajar waktu cuti PKP itu, awak dah belajar cara melukis lukisan menggunakan berbantukan komputer, dipanggil CAD, Computer Assist Drawing. Computer Assist Drawing ataupun Computer Assist Design. CAD lah, panggil CAD tu, CAD tu. Okey.
Jadi awak dah belajar basic, sebenarnya kita akan buat banyak dalam CAD tu. Kita akan buat lukisan ortografik, kita buat dimensi. Jadi dia lebih efektif lah. Mungkin kita akan sambung selepas awak masuk balik ke UPM lah. Tarikhnya tu tak pasti lagi, tapi mungkin kita akan buat macam khusus pengukuhan lah, latihan pengukuhan. Dan akan diberi sijil jugalah. Mungkin dia akan membantu awak bila awak akan interview temuduga posting nanti ataupun LMI nanti ke, mungkin akan membantulah. Sebabnya kalau nanti bila ditanya adakah awak belajar lukisan technical drawing semua ni, tapi awak belajar macam tu saja kan, jadi mungkin akan dipersoalkan lah. Dan saya pun Sem ni ke doktor? latihan ataupun kursus pengukuhan tu mungkin akan dibuat selepas awak balik ke UPM. Tak tahu bila. Bila awak balik lah. Sebab dikatakan awak akan balik ke UPM untuk buat pengukuhan yang lain juga kan. SRT, SP ke, macam saya tak pasti. SRT kot. Solekan ke saya tak pasti. Ada kan. Saya rasa macam tu lah kot. Tak kisahlah bila. Tapi nanti mungkin ada lah. Just perlukan beberapa jam lah melukis. Mungkin awak diberi tugasan melukis produk ke, kita akan lukis lah individu dan kumpulan. Jadi tak apa. Jangan risau. Itu di pihak pengurusan fakulti kat sini. Okay, hari ini saya akan sambung satu lagi tajuk dalam lukisan teknikal, iaitu yang kita panggil lukisan oblik. Lukisan oblik. Sekejap, mana saya nak share sini skrin ni? Oh, ni. Okey, lukisan oblik Boleh nampak tak apa yang saya share lukisan oblik ni? Nampak doktor? Nampak doktor. Lukisan oblik kan? Nampak. Okey, okey, nampak semua kan? Okey. So ni lukisan oblik. Nota lukisan oblik nanti saya upload. Okey, saya besarkan dulu. Okey, lukisan oblik. Saya akan update nanti. Saya akan masukkan dalam Putra Belas. So tajuk ni akan masuk dalam tajuk lukisan dalam peperiksaan akhir lah. Penilaian peperiksaan akhir. Okey, lukisan oblik salah satu lukisan di samping ortografik, asimetrik dan oblik. Okey. Kalau di sekolah kadang-kadang dipanggil lakaran oblik, tapi saya tak berapa setuju dengan lakaran. Saya lebih suka dengan lukisan oblik sebab dia teknikal. Dia bukan sketching. Okey, lukisan oblik. Ini dia kita punya learning outcome kita. Okey. Konsep lukisan oblik dan menerangkan fungsi lukisan oblik. Okey. So yang ni yang awak nampak ni adalah lukisan perbezaan antara dua lukisan, isometrik dan lukisan oblik, ada dua. Okay. Sebelah kanan lukisan oblik, sebelah kiri adalah lukisan isometrik. Ni. So ada nampak beza kan? Kedudukan objek yang sama tapi pandangan ataupun jenis lukisan dia berbeza. Oblik, awak tengok sama tapi dia berbeza. Okey, oblik tu konsep dia macam ni. Dia oblik tu kalau dalam bahasa dia tu dia bermaksud sending ataupun sengit lah. Kalau awak tengok lukisan tadi kan. Oblik tu dia lurus tapi sisi dia tu nampak sengit. Yang ni yang saya highlightkan ni. Sekejap. Ni dia sengit sini.
Okey, dia bermaksud sengit atau sending. Dia ada 3 paksi dalam lukisan oblik, iaitu paksi menegak, yang tegak yang biasalah yang awak tulis tu kan. Yang 90 darjah tu. Dan paksi melentang, dan satu lagi paksi mengundur ataupun yang sengit tadi, yang sending tadi. So kalau saya boleh balik ke patah ni, okey. Kalau ikutkan ni, kalau ikutkan yang ni adalah yang menegak, yang biasa. Tegak ni biasa. Yang ni yang sending, yang lurus. Yang ni yang sending, yang tepi ni. Dia ada 3 macam tu. Okey. Dan yang sending tu dia ada beberapa jenis lah. Kadang-kadang dia 60 darjah, kadang-kadang 30 ataupun 45. Dia boleh beberapa macam tu lah. Tapi yang penting yang 2 paksi lain itu mesti dia tegak ataupun melintang. Horizontal ataupun vertikal yang ni. Horizontal ataupun vertikal. Dan lukisan ni kalau kita buat secara manual dalam lab lukisan hari tu, dia tak perlukan garisan unjuran. Maksudnya garisan yang kita tarik-tarik tu. Yang awak guna pembaris segitiga 45 dengan 60 tu, kita tarik tu kan, dengan guna meja tu, sisi kuti tu. Jadi kita tak perlukan garisan tu. Dia terus lukis cantik macam tu lah. So saya terangkan sikit konsep dia. Dan muka hadapan objek itu adalah selari dengan paksi melintang dan menegak. Objek dilukis dengan saiz dan bentuk yang sebenar. Okey, dan seterusnya yang bawah ni, lebar objek dilukis selari dengan paksi mengundur 60, 30 ataupun 45 seperti yang saya terangkan tadi lah. So yang penting ciri dia, kalau awak tengok ni, dia mesti dia tegak 90 darjah, melintang 0 darjah. Dan yang selebihnya tu, yang sending tu, dia bergantung lah. Dia mungkin 45, 30 ataupun 60. 30, 60 ataupun 45. Tapi untuk dalam kelas saya biasanya saya akan guna berapa 30 lah. Saya guna 30 biasanya. Sebab 45 tu dah digunakan dalam isometrik. Isometrik sebelum ni. Yang belajar tu. Jadi kemungkinan student akan keliru. Saya letakkan 60 lah. Yang ni. 60, 30. Ni. Okay. Yang ni, ini mesti tetap yang ni. Muka hadapan dia kita kena lukis yang ni mesti tegak macam tu. Dia tak boleh sengit macam ni. Kalau dia sengit macam ni dia akan jadi isometrik. Okay. Okay. Okay, ini cara-cara kaedah melukis dia lah. Kalau awak boleh nampak ni Semua boleh dapat Semua dapat dia punya ni. Video dia ni. Okay. Kalau awak tengok yang ni, rajah pertama kalau saya boleh ni. Yang ni, objek yang semua ni adalah objek yang sama. Tapi dia lukis mengikut sudut sending ataupun sudut yang mengundur tu berbeza. Kalau saya kata tadi, biasanya saya guna yang 30 darjah ni. Ni. So, dah akan nampak berbeza lah kalau saya guna 45 darjah ataupun saya guna 60 darjah. Objek yang sama, dimensi yang sama, lukisan yang sama tapi pemilihan sudut mengundur ataupun sudut sending yang berbeza. Ini 30, 45, 60. Dan saya biasanya saya guna 30 lah. Kalau 45 ni saya gunakan untuk isometrik. Dan 30 ni saya nampak lebih kalau saya lukis tu dia lebih real lah objek tu, nampak lebih kemas. Kalau nampak 60 tu nampak sedikit, pandangan tu sedikit nampak pelik sikit lah objek tu. Tapi masih juga mematuhi hukum ataupun konsep lukisan oblik tu sendiri. Okey. Setakat ni okey tak? Boleh dapat perbezaan? Saya tak sempat nak refresh yang isometrik dengan ortografi Itu awak ingat lagi lah. Okay, kalau lakaran, kalau biasa awak jumpa dalam buku teks sekolah tu, dia panggil lakaran. Kalau lakaran lebih kurang macam ni lah. Sama je, cuma dia lakar tu letak guna pembaris lah.
Itu je. So awak tengok muka depan dia, pandangan depan dia akan sama. Sudut ada permukaan yang tegak 40 darjah dengan 45, 90 dengan 0 darjah. Yang tepi saja yang descending. Kalau dalam kes ni dia mungkin 45 darjah lah. Dan kat mana kita guna ni? Biasanya kita guna dalam melukis objek-objek yang barang-barang rumah bila masa awak nak buat modification ataupun renovation rumah. Biasa kalau panggil internal designer, ID, kan dia lukis objek macam ni. Jadi biasanya lukisan objek ni lebih mudah orang faham daripada lukisan isometrik ataupun lukisan fotografik. Fotografik lagi dah susah orang nak faham. Maksud saya orang ni orang awam lah. Kalau lukis orang awam kan. Dan kalau kita lukis yang fotograf yang isometrik, kita bagi pandangan pelan, sisi atas tu mungkin tak ramai yang boleh faham lah. Kalau yang faham pun dia mungkin ambil masa lama. Nak tengok berapa ni kan. Dia tak nampak. Tapi kalau kita bagi lukisan oblik ni, dia mudah sikit orang faham. Kan dia lebih jelas nampak. Dia nampak, objek tu nampak real bagi pandangan mata kita lah. Walaupun objek tu yang sama antara fotografik ataupun objek dia sama. Dan isometrik pun sebenarnya dia sama tapi dia nampak sedikit outward lah. Kalau kita tengok, dia tak macam lukisan oblik. Oblik ni lebih nampak real, nyata kan. Kalau kita berdiri depan objek tu, katalah kursi ke meja ke, kita nampak di satu sudut dia ada lurus, ada bengkok macam tu. Dia bagus untuk pandangan mata kita dan lukisan kita. Biasanya kalau awak, siapa yang ada pengalaman rumah ke macam mana kan, dia renovate rumah ke, ada mak ayah renovate rumah ke, dia panggil tukang kayu tu ataupun orang yang konsultan ataupun pekerja kontrak yang buat itu kan, dia bagi plan. Plan tu dia tengoklah. Biasanya dia akan lukis macam ni lah. Dia akan lukis bentuk yang oblik macam ni lah. Okay, dia baru masuk. So ni penjelasan dengan yang lebih detail lah. Objek tu sebenarnya objek yang sama. Kita hanya bukan tengok depan terus. Kalau kita tengok depan terus, kita tak nampak sisi dia. Tapi kita tengok tepi sedikit. Maksudnya angle dia kena betul lah. Kita tengok angle dia, kita akan nampak dia ada 45 darjah macam ni lah. Jadi kita panggil oblik. So berbeza dengan isometrik, dia 45 darjah, kiri dan kanan 45 darjah. Oblik dia satu je yang sending tu. Kalau isometrik lagi lain, dia ada pandangan atas, ada sisi, ada pelan kan, ada depan. Okey. Setakat ni okey tak? Sekejap, saya patah balik. Okey, doktor. Okey tu, okey. Okey, doktor. Okey, ada soalan apa-apa setakat ni? Dia baru sampai? Dia baru sampai, memang dah lama. Baru masuk, dia baru masuk. Dia masuk tu nanti awak ni lah awak catch up nanti lah. Mana bunyi burung tu? Okey. Sekarang saya nak tunjuk ada dua jenis lukisan oblik. Ada dua jenis Saya rasa yang ni kalau tak salah saya ada dalam buku teks sekolah menengah juga ni saya rasa. Kalau tak silap saya. Kalau tak ada, bagus jugalah kalau awak beritahu pengetahuan ni nanti bila sampai LMI ataupun posting ni. So ada dua jenis lukisan oblik, two types of oblique drawing. Pertama kita panggil cavalier. Yang kedua kita panggil cabinet. Sebab dia ada dua jenis, mestilah ada beza kan antara dua ni. Pertama cavalier. Cavalier ni dimensi yang condong tu, yang awak ingat kan saya kata tadi yang condong tadi tu. Dimensi yang tepat dan sebenar. Dia ikut dimensi objek yang sebenar.
Kalau dah dalam lukisan tu 10, dia lukis 10 juga dalam lukisan Cavalier. Yang depan tu, yang pandangan depan tu masih lagi sama. Tapi yang sending tu saja yang dia buat ni. Dia sebenar. Kalau kabinet tu, kalau yang kedua, lukisan oblik kabinet, oblik Cavalier yang pertama, yang kedua lukisan oblik kabinet, dia kurangkan kecondongan lukisan tu, dia punya dimension dia tu, dia kurang jadi separuh. Separuh daripada dimensi sebenar. So kalau mungkin ayat ni membuat awak keliru, awak tengok dia punya ni. Gambar ni. So yang pertama tadi Cavalier kan. Dia lukisan dimensi dia tu, dimensi yang Pak Si mengundur dia tu. Kalau tengok, dia katalah objek yang saya bagi tu 10. Maksudnya dalam lukisan Cavalier, oblik Cavalier pun dia lukis 10 juga. Panjang dia tu, katalah 10 kan. Objek yang sama untuk kabinet ni, dia kurangkan jadi separuh, iaitu 5 lah. Macam tu. So awak akan nampak sedikit perbezaan lah. Dia punya hasil akhir dia ni. Tapi objek yang sama. Daripada soalan yang sama. Macam tu. Reason kenapa ada dua perbezaan ni. Sebab objek bila kita lukis sisi ataupun yang separuh ni, yang sending ni. Dengan saiz yang sebenar, katalah 10 ni. Dia nampak seperti agak pelik sikit lah. Dia agak macam tidak real. Objek tu tidak sebenar. Tapi bila kita lukis dengan sebenar ni, dengan separuh dimensi ni, yang 5 ni, dia nampak seperti objek sebenar lah. Dia nampak lebih real objek tu. Ni sebab kita punya pandangan mata lah. Sebab pandangan mata dia boleh beza-beza kan. Sebab dia persepsi kan. So kabinet, Cavalier. So kalau saya bagi soalan, lukis objek tu, kalau Cavalier, awak kena lukis jadi separuh lah. Kalau Cavalier tu maksud lukis jadi penuh lah 10. Tapi kalau arahan dia lukis objek, lukisan oblik kabinet, awak kena lukis separuh lah. Dia punya ni. Tapi pandangan depan dia tu yang tegak, melintang semua ni, dia sama ukuran dia. Nampak? Dia macam ilusi sikit lah, illusion sikit lah. Objek yang sama, panjang dia ni sama depan dia ni. Itulah. Panjang dia ni sama. Yang ni dengan ini sama. Cuma yang mengundur ataupun yang standing dia berbeza. Nampak objek tu kelihatan berbeza. Kan? So tengok dalam media sosial kan banyak quiz kan. Adakah apa perbezaan antara dua ni kan? Panjang, pendek kan. Kadang benda tu macam ni lah. Perbezaan jenis lukisan je sebenarnya. Doktor, angle dia sama je kan? Angle dia biasanya sama. Kita tetapkan 30 lah. Dan yang ni yang biasa banyak digunakan dalam industri lah. Kalau contoh macam untuk tukang kayu, carpenter, dia nak lukis kabinet dapur ke, biasa dia lukis macam ni lah. Ataupun dia design macam design apa design kitchen ke macam mana kan. Kadang-kadang untuk modeling pergi fashion pun dia lebih suka macam ni lah. Tapi mungkin fashion ke dia lain sikit lah dia ni kan. Dan dia banyak lebih praktikal kita guna kabinet, oblik Cavalier ataupun kabinet. Tapi biasanya kita lebih suka kabinet lah. Pandangan dia lebih jelas. Inilah kegunaan dia kalau oblik ni. Kalau isometrik dengan ortografi tu kegunaannya biasanya di kilang ataupun di production level. Tapi untuk yang ni biasanya untuk oblik kabinet dengan oblik Cavalier ni kegunaannya adalah di pihak customer tu sendiri, orang awam tu sendiri. Okay, saya move pada ni. So boleh tengok ni kalau tengok Cavalier tadi, dia panjang dia adalah panjang sebenar. Katakanlah L, dia sama juga L. Kalau tebal dia tu T jugalah. Tapi bila kabinet, oblik kabinet, dia jadi separuh. T tu jadi separuh. Katakanlah lebar dia 5 jadi separuh 2.5. Kalau panjang ni tadi 20 jadi 10. Macam tu. Tapi dia punya hadapan itu still sama. Kalau tengok dia masih lagi sama. Okay.
Okey, ini penjelasan yang lebih detail. Bukan detail lah, cara lain yang menjelaskan. Kalau telah yang saya clear ni 45 darjah. So full scale dia panjang, lebar semua sama. Cuma yang mengundur, yang sending saja berbeza. Ni. Dia tak jadi, dia jadi half scale dah. Objek yang sama. Bezanya tu kalau kita dah ada buat lubang depan ni kan, bila kita buat kabinet, lubang belakang tu akan nampak juga. Kita kata ada lubang tembus kan. Tapi kalau pandangan, kalau oblique cavalier, kalau objek ni lubang tembus, ni kan. Sekejap, saya lukis sikit. Kita tengok lubang tembus, ni kan. Tapi kalau sebab cavalier ni dia skala dia penuh, untuk sanding ni penuh, jadi dia tak nampak kan sebab dekat belakang dia somewhere here. Dia tak nampak. Tapi kalau untuk oblique cabinet, dia nampak lah sebab panjang dia dah nampak separuh ni. Dia nampak belakang sikit ni. Tu nampak perbezaan dia lah. Dia lebih kurang kat sini lah. Dia macam bertindih sikit kan. Okay. Next. Okay, satu lagi kabinet oblique ni, biasanya pandangan depan tu kita lukis yang banyak atau yang paling lebar. Sama juga yang macam ortografik kan. Dia kalau ortografik tu kita pilih pandangan depan kan. Pandangan depan tu yang paling luas. Ikut rule of thumb lah kita panggil ni. Kalau kita boleh juga pandangan depan tu yang lebih kecil. Kita biasanya pilih lebih kecil. Tapi dia tak berapa sesuai. Tak dapat diterima lah. Dalam macam ni lah kan. Jadi kalau objek tu kita pilih pandangan depannya yang lebih besar, yang sanding tu lebih kecil. Macam tu. Permukaan luas je lah. Okay. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Masih lagi bersama saya ke apa ni? Ada. Soalan. Masih Doktor, masih. Sedang berjihad. Sambil sarapan ke apa ni? Okey. Okey, saya nak tunjuk satu ni. Syahmi baru lepas duha. Okey, sekejap saya tunjuk satu lagi. Okey, sekejap saya tunjuk satu lagi ni. Satu lagi skrin. Okey. So kalau tengok di skrin awak, inilah cara melukis lukisan oblik kalau dalam manual lah. Biasanya kalau dalam manual, kalau dalam lab sini kan, kita akan lukis oblik tu pandangan hadapan je dulu. Pandangan hadapan lah. Yang permukaan hadapan tu dulu. Sama juga seperti yang saya ajar untuk lukisan ortografik. Kan? Bila kita lukis pandangan permukaan hadapan tu dia lebih mudah. Sebab kita nak tarik dia 40 darjah atau 30 darjah tu semua berdasarkan bucu-bucu pandangan hadapan tu. Dan biasanya sebelum kita lukis ni kita sketch dulu lah kan. Kata-kata yang saya selalu buat tu. Okay, katalah diberi lukisan ortografik macam ni. Ada pandangan hadapan dengan pandangan atas. So kalau kita translate, kita pindahkan kepada lukisan oblik, kita sketch-sketch kurang macam ni lah kan. Ini pandangan depan dia. Biasanya kalau kita dapat pandangan depan ni, sikit. So pandangan depan ni, dia dah bagus, dah cukup bagus untuk kita sambung untuk jadi pandangan jadi lukisan oblik. Sebab daripada pandangan depan ni kita boleh tarik macam tu je. Untuk lakaran lah lakaran lah jadi macam tu. Dia dah jadi macam, lebih kurang macam objek lukisan oblik lah.
Kalau tengok yang ni pun, dia lukis pandangan hadapan dulu. Dan baru dia tarik dia punya yang sending tu lah. Kalau tengok step by step dia macam ni. Itu yang dia dah biru tu yang dia dah pekatkan lah jadi lukisan akhir lah. Yang ni dia nampak sedikit lah yang garis unjuran yang merah-merah ni. Kan merah-merah ni. Saya ni. Ni merah-merah dia nampak ni. So kalau kita ada objek yang lain, contoh objek yang ni. Ni pen saya. Okay. Okay, ni pen saya. So kalau tengok ni, dia punya step by step dia. Biasanya kita lagi pandangan depan yang permukaan hadapan dulu. Dan kita lukis yang belakang dia ataupun yang sisi dia lah. Step by step dia. So kita dapatlah lukisan oblik dia. Jadi kalau kita boleh mahir oblik ni, sekali pandang kita tahu dia oblik. Kalau yang pandangan yang ni kita tahu yang ni. Ni bukan oblik kita sebab dia nampak ada 2-3 pandangan kan. Kalau ada 2-3 pandangan tu, biasanya dia ortografik lah. Macam tu. Kalau ada satu pandangan saja dan dia ada yang sending, yang tegak macam bulatan ni penuh. Kan dia tak ada bengkok-bengkok. Tapi yang sengit tu, dia akan jadi, yang ni kita tahulah dia oblik. Okay, ini contoh dia tengok, kalau kita tengok sini step by step nak lukis lukisan oblik untuk objek yang lain lah. Biasanya kita lukis pandangan permukaan depan dulu yang saya kata tadi. Yang ni kalau awak guna dalam kelas nanti lah kan. Untuk lab nanti ada sisi ketiga dengan pembaris segitiga ni kan. Pembaris segitiga ni berapa darjah ni? Siapa tahu berapa darjah ni? Pembaris segitiga ni. 90. 90? Mana 90 ni? 45. 45. Tepi ni 90, tajam ni 45. 45 ni 90, ni 3, 45 ni 45. Okey. Saya setuju. Yes. Okey. Okey, setuju pun dah cukup bagus. Okey, dan daripada selepas lukis permukaan hadapan ni baru kita lukis yang sending ni lah. So kalau saya tulis half distance kat sini, ini adalah lukisan oblik apa? Ada yang boleh respon? Kabinet. Kabinet. Separuh je awak ingat kabinet dapur awak. Tempat awak simpan makanan tu kan? Kuih raya semua tu kan? So awak fikir tu. Separuh je kabinet. Kalau bukan separuh, kalau full distance, ia adalah bukan kabinet. Cavalier. Cavalier. Cavalier tu ikan ke? Ikan eh? Cavalier tu jenis ikan ke? DSP tahu tak? Cavalier tu apa? Saya tak tahu. Tapi saya pernah dengar cavalier tu bukan daripada lukisan teknikal. Sekejap saya check. Boleh. Anjing. Anjing. Mana? Okey, seterusnya Google cakap anjing. anjing. Itu canon Tapi kot. tadi Syami cakap. Okey, kalau tengok yang ni dia teruslah half distance, yang sending tu dia lukis terus dan lengkapkan lah. Ni kalau guna manual lah. Kalau awak guna SketchUp macam awak buat hari tu, dia terus dapat lah kan. Awak lukis 3D, awak pusing dia akan jadi bentuk kabinet, cavalier, asimetrik semua dia akan dapat terus lah. Ni contoh saya guna aplikasi lah. Kalau awak lukis biasanya kelas pelanggan ataupun yang industri bila dia berkomunikasi dengan pelanggan, dia akan gunakan kabinet lah lebih jelas.
Contoh awak lukis mesin basuh apa kan, dryer. Jadi takkan awak nak lukis pandangan isometrik, dia nampak sangat confusing untuk customer. Jadi dalam lukis oblique lah kan. Kalau dalam manual awak beli mesin basuh baru ke, ada manual dia kan. So dia lukis, dia punya penerangan semua tu dalam lukisan-lukisan dia dalam bentuk oblique. Dia bukan isometrik ataupun Yang ni duk buat apa? bukan isometrik ataupun bukan ortografik. Mana? Awak beli kamera ke, awak beli apa lagi? Beli apa-apa lah Kat gambar aku. beli PS2 ke ni, PlayStation. PlayStation box ni ke. Beli pasu ke, tanam pokok lidah jin ke apa kan. Okay. So dia bentuk dia semua Sama lah tu, cerita demam. dia Ni apa, bentuk, white ke? bentuk lukis oblik. Okay, saya rasa itu saja. Cok, dia tangan jadi besar. Sekejap saya check. Saya check di sini. Stop share screen. Kejap Saya download dulu. Saya buka dulu. Sekejap. Okey, siapa yang tengah mengikuti ni boleh tengok ni objek ni. Ni adalah lukisan isometrik soalan dia. So boleh awak lakarkan bagaimana bentuk lukisan oblik dia ni. Tengok je mungkin boleh faham, tapi cuba buat dan cuba share di screen video masing-masing ke? Boleh ke? Boleh nampak tak soalan ni? Siapa awak WhatsApp ke? Tengah. Saya forward kat sini. Okey, boleh dapat tak bentuk dia? Untuk lukisan oblik dia. Cuba ambil pensel and paper. Dapat. Macam mana bentuk Dah dia? siap. Cuba Sekejap. ambil gambar sikit. Dia baru nak masuk ni. Okey, yang lain macam mana? Tengok-tengok yang lain. Siapa ni? Ayu Ika. Dah send dah ni. Boleh tengok dalam WhatsApp group pun boleh. Okey, boleh tengok yang lain? Boleh dapat tak? Channel lukisan dia. Untuk lukisan oblik ni. Dakaran dia. Daripada soalan yang saya beri ni. Dalam lukisan oblik ni pun ada garisan-garisan yang awak kena jaga. Kalau tengok dalam WhatsApp group yang awak hantar ni kan. Nampak Nampak Cuba dapat tengok saya boleh tunjuk kat sini kot. Sekejap. WhatsApp group. Okey ni. WhatsApp image.
So awak tengok yang dia dah hantar ni kan. Ayukan ni okey. Kalau tengok yang Herudin ni, awak punya pandangan ni dia konsep dia betul lah, tapi pandangan dia tu nampak sedikit berbeza lah sebab awak tengok daripada sebelah bawah sini kan. Tapi kalau pusingkan yang dinding ni menghadap depan sini, mungkin dia jadi sikit lah. Dari segi konsep dia jadi juga, cuma lain lah. Kalau tengok yang awak tengok yang sebelum ni Ayu Ika ni buat, nampak perbezaan lah. Yang Hadirah ni awak tertinggal line lah macam biasa. Okey, line tengah ni kan. Dia nampak dua permukaan berbeza ni, permukaan tegak, permukaan yang mendatar ni kan, vertical dengan horizontal ni kan. Dengan tengah ni dia ada line ni. Kalau awak boleh lukis nanti kan. Awak tambah line ni. Okey, ini okey, siapa ni? Huda okey. Ella mana ni? Okey, nampak okey. Tapi cuma tak inconsistent, dia punya angle tu tak konsisten sangat lah. Dia ada yang macam 45, ada 60, ada 30. Semua ada. Semua dia masukkan. Semua angle dia masukkan. Okey, ada satu lagi saya tunjuk ni soalan. Yang ni ambil masa sikit lah. Jadi kita habiskan ni sebagai latihan terakhir lah untuk kelas kita hari ni. Sekejap. Saya edit dulu gambar dia. Okay, saya share dulu dalam kelas. Okay, saya share kat sini. Ini. Banyak sikit dia punya sudut dia punya permukaan dia, tapi still boleh dibuat. Okay, awak tengok pandangan depan, atas, sisi. Awak ingat saya punya konsep yang saya tunjuk tadi, step by step dia lukis daripada pandangan permukaan hadapan kan. Yang permukaan hadapan ni kita dah tahu, cuma awak completekan yang sisi tu je berdasarkan pandangan atas dengan pandangan tepi. Awak extend je, awak tambah. Awak cuba lakar sikit. Mungkin kena buat 2-3 kali lakaran kalau awak nak mahir ni. Awak tambah itu. Cuba, nampak tak? Dapat tak? Tapi kena sesuaikan dengan lukisan asal ni lah. Adakah macam ni? Okay, nampak skrin saya? Nampak, Doktor? Okay, saya dah share skrin kat situ. Dekat dalam WhatsApp group pun sama. Cuba ambil masa buat lakaran sikit. Okay, saya pun tengah buat lakaran dia. Tempat lagi besar, okay, ni lagi besar. Okay, cepat. Ada kawan lain yang nak berkelas.
Kalau tengok pandangan atas tu dia nampak macam bentuk T kan. Okey, ada yang dah? Ada yang dah siap boleh tunjuk? Okey, ada yang dah siap, dah dapat tunjuk. Ada lagi yang lain? Okey, kalau saya boleh tunjuk ni. Kalau nak buat punya ni, sekejap. Mana ni? Okey, daripada sini. Okey, daripada sini saya tengok ni siapa ni? Saya tak tahu siapa nama dia. Ayu Ika. Okey ni. Okey, nampak okey. Pandangan depan dia. Sisi atas. Okey. Okey betul. Yang ni Huda awak kena yang ni dia kalau tengok ni dia panjang sikit yang depan dia ni. Dia panggil apa ni? Daripada depan ni dia ada yang terkeluar sikit, yang terkeluar daripada garisan sending ni. Tapi dia punya angle yang itu semua nampak okey. Oh, dah betulkan. Lebih kurang macam tu lah. Okey, Natasha. Okey. Nampak lurus. Tak kira baris ke apa ni? Okey. Anis. Okey, nampak okey. Jadi mungkin yang belakang ni dia terlebih sikit kot kalau ikut panjang ni. Kalau buat lukis dia panjang ni patutnya dia hampir sama. Sekejap, kalau lukis. Bawah pula. Sekejap. Okey lah, nanti awak tengok yang lain. Yang lain. Betul lah, ada orang kena baris tadi. Okey, tak apa. Okey. Saya rasa daripada respon tadi nampak ada yang dah nampak jawapan dia betul. Dan kita boleh conclude kan nampak kena ni. Nampak semua boleh faham ni. Kalau ada yang tinggal yang baru masuk nanti ni boleh check baliklah nota nanti saya akan post. Dan video ni juga saya akan post, saya cuba bagi link nanti. Okey, ada apa-apa soalan? Kata SP ada kelas sekarang kan? SRT pun ada kelas. Oh, ada kelas. Okey. Ada apa soalan tak? Saya just nak summarize. Yang ni konsep lukisan oblik ni dia ada satu pandangan saja. Dan biasanya kita lukis pandangan permukaan hadapan tu dia melintang dan mendekat dia sama. 90 darjah dengan 0 darjah sama. Cuma yang berbeza yang sending itu saja berbeza. 30 darjah, 45 ataupun 60 dalam teori. Tapi dalam praktikal yang kita kalau dalam manual drawing kita lukis 30 darjah. Kenapa 30 darjah? Sebab saya nak bezakan dengan isometrik. Okey, yang lain. Okey, ada soalan lain? Dan biasanya kegunaannya kat dalam industri biasanya di peringkat customer level. Kalau untuk bacaan untuk dalam design biasanya
Kadang-kadang dia guna sikit lah, tapi biasanya dalam untuk customer, berkomunikasi dengan pihak industri, customer ataupun orang awam, biasanya dia gunakan lukisan ni lah, lebih mudah difahami dan nampak lebih nyata, real. Okey, ada soalan lain? Ada soalan sebelum kita tamatkan? Mungkin dah dekat sejam ni kot. Hampir sejam. Cukup lah kot. Okey, kalau tak ada soalan. Terima kasih, doktor. Okey, kalau tak ada soalan, saya akhiri dah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih, doktor. Terima kasih, Selamat Hari Raya. Terima kasih, doktor. Raya, doktor. Raya, doktor. Raya. Doktor. Raya doktor. Doktor nak tea live. Doktor selalu gaduh kita orang tu. PKP tak boleh minum-minum banyak-banyak. Minum kat rumah je. Okey, jumpa lagi. Nanti saya beritahu untuk the next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.